Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Aziz bin Fuad sekali lagi dalam podcast Singgah Sini. Dan istimewanya bersama dengan kita pada hari ini seorang tokoh bekas peguam, bekas magistrat, dan sekarang ini aktif menulis skrip-skrip filem dan drama. Dan bersama dengan kita Tuan Haji Zabidi Muhammad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat Tuan Haji orang yang pertama, orang luar yang kita jemput dalam podcast kita. Alhamdulillah. Saya kenal Tuan Haji Zabidi ni sejarahnya sejak sekolah rendah. Waktu itu kami pindah rumah. Jadi bila pindah rumah ini, buku memang saya nak susun balik dalam almari ayah saya, susun sebagainya. Antara buku yang saya tercapai adalah Al-Arkam Tersungkur di Pintu Syurga. Masa tu darjah 1 saya ingat. So bila saya tengok macam menarik buku ni, saya baca. Dan buku tu tersimpan, saya simpan dalam almari, dan saya tak pernah sentuh balik buku tu sehinggalah bila mana saya masuk balik universiti baru saya teringat. Bila saya ingat kita berjumpa, saya pernah ikuti beberapa kali Facebook Tuan Haji, dan kita ingat jumpa secara face to face pertama kali masa saya menjawat jawatan di Pejabat Mufti masa tu. So itulah, sampai sekarang Alhamdulillah masih lagi berhubungan. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini dalam tempoh masa yang agak singkat ini, saya tertarik untuk mengetahui idea dan pandangan yang selalu Tuan Haji lontarkan tentang isu blasphemy. Jadi apa sebenarnya yang Tuan nak sampaikan, nak maksudkan dengan istilah tersebut, dan apa sebenarnya yang Tuan nampak bila saya tengok blasphemy itu kebanyakannya Tuan Haji tujukan kepada industri filem, industri seni. Jadi apa sebenarnya hala tuju Tuan Haji sendiri bila mana selalu melontarkan idea ataupun buah fikiran tentang istilah tersebut? Okey, pertama terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi podcast ini. Ya. Yeah. Okey, blasphemy ini kalau ikut sejarahnya, ia datang daripada satu istilah Greek. Ya. Yeah. Okey, dalam istilah Greek bermaksud mengatakan sesuatu yang tidak elok kepada lambang-lambang yang menjadi pujaan dan sembahan kepada masyarakat Greek ketika itu. Dia bukan hanya cercaan, kutukan, tapi lebih khusus kepada lambang-lambang agama maknanya. Yes. Okey, kemudian blasphemy dia juga popular dalam sejarah perkembangan Kristian, terutamanya di Eropah. Blasphemy ini kalau dalam konteks Kristian di Eropah merujuk kepada menghina, mencerca institusi gereja, lambang-lambang Kristian, padri. Okey, cuma istilah blasphemy di Malaysia dia agak baru. Ya. Baru, dan di kalangan penggiat-penggiat industri filem pun saya rasa mereka tak pernah dengar, kerana saya berani kata saya lah mungkin orang yang pertama memperkenalkan istilah blasphemy ini. Blasphemy kalau ikut kajian saya, dia tak ada istilah Melayu. Kalau saya rujuk kepada istilah Dewan Bahasa Pustaka, tak ada istilah blasphemy ini. Dan kalau saya tengok kepada dictionary Melayu Indonesia pun tak ada. Cuma saya dalam kajian postgraduate saya banyak baca literature review. Saya banyak baca pandangan-pandangan ahli akademik dalam paper mereka. Terutamanya di Indonesia, mereka meletakkan blasphemy ini sebagai selain daripada menghina, mencerca dan berkata yang buruk-buruk ke atas agama, saya simpulkan blasphemy dalam konteks kita bermaksud menghina Allah, Rasul, Al-Quran dan hadis. Maksudnya menghina itu termasuklah mencerca, memperlekeh-lekeh, meleceh-lecehkan
empat perkara tadilah, Allah, Rasul, Al-Quran dan hadis ya. Jadi maksudnya kenapa saya memperkenalkan blasphemy, sebab selama ni orang faham lebih kepada istilah menghina. Menghina Islam, menghina agama ya. Saya nampak berdasarkan kepada kajian saya, bila kita menggunakan perkataan menghina Islam ni, sebenarnya perkataan itu dah jadi benda yang sangat common, kerana istilah yang sama menghina itu juga digunakan kepada institusi diraja, institusi kehakiman ya. Macam orang kata menghina institusi diraja, menghina sistem kehakiman. Jadi bila sebut menghina Islam tu, dia dah jadi benda yang sama level dengan menghina agama institusi diraja dan menghina institusi kehakiman. Jadi orang dah anggap benda tu common dan benda tu yang tak perlu dibesar-besarkan lah. Yalah, faham maksudnya. Kalau macam menghina kawan, menghina jiran, jadi menghina Islam, jadi macam benda yang maksudnya macam tu lah, macam menghina mak bapak aku, menghina masyarakat. Sedangkan orang Islam asli ni satu agama yang patut kita tinggikan. Jadi sebab tu saya memperjuangkan dan cuba memperkenalkan istilah blasphemy ini, sebab dia lebih spesifik. Maksudnya macam saya katakan tadi, blasphemy itu dia menghina, mencerca, memperlekeh dan mempermain-mainkan Allah, Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Hatta dalam kanun kesiksaan pun ada disebut tentang menghina. Cuma dalam kanun kesiksaan tu disebut sebagai menghina agama. Dan dalam enactment pentadbiran jenayah syariah negeri-negeri pun ada istilah menghina Islam. Tapi kedua-dua enactment pentadbiran syariah dengan kanun kesiksaan ni dia lebih umum, dia punya definisinya. Sebab tu saya rasa perlu istilah blasphemy ini diguna pakai lah. Saya tertarik bila mana Tuan Haji sebutkan untuk memperkenalkan istilah blasphemy dalam kalangan rakyat Malaysia dan secara khususnya kepada orang-orang industri. Jadi apa yang Tuan Haji nampak sebenarnya kepada orang industri ataupun secara spesifiknya masalah yang menyebab, apa kaitannya dengan blasphemy, dengan masalah orang industri yang menyebabkan Tuan Haji rasa satu keperluan untuk rakyat Malaysia, khususnya orang-orang industri ini, faham tentang makna ini, blasphemy ini, istilah ini, seterusnya cuba menghasilkan filem-filem yang sesuai ataupun bahasa kitanya patuh syariah lah. Jadi apa perkaitannya? Okey. Di sini juga saya nak jelaskan bahawa istilah patuh syariah dengan blasphemy adalah dua entiti yang sangat berbeza lah. Okey, sebab blasphemy macam saya katakan tadi, menghina, mencerca, meleceh-leceh, mempermain-mainkan, memburuk-burukkan, mempersenda Al-Quran, hadis, Al-Quran, Allah, Rasul, Al-Quran, hadis. Dia punya impact kepada kesalahan itu adalah boleh gugur iman lah. Maksudnya kita kena bertaubat dan kena mengucap kalimah syahadah lah. Okey. Tapi kalau dalam konteks patuh syariah, dia tidaklah sampai gugur iman. Contoh patuh syariah ni, contoh pelakon yang bukan mahram bersentuhan tangan. Faham. Tak adalah sampai dia gugur iman, kena mengucap dua kalimah syahadah. Itu dia kena minta ampun dengan Tuhan lah, secara peribadi kan. Jadi maksudnya patuh syariah ini lebih kepada kesalahan peribadi seseorang dengan hukum, dengan Tuhannya kan. Tapi kalau blasphemy ni dia lebih merujuk kepada kesalahan yang melibatkan akidah. Faham. Itu satu benda yang berbeza lah. Sebab tu saya katakan tadi, di kalangan penggiat-penggiat industri pun mungkin ada yang terkeliru. Keliru kan. Jadi saya jawab begitu. Maksudnya yang patuh syariah itu ialah kesalahan individu yang dia perlu minta ampun lah dengan Tuhan. Tapi kalau yang kesalahan blasphemy ini adalah satu kesalahan yang melibatkan soal akidah, dia kena mengucap dua kalimah syahadah balik. So sangat berbeza. Jadi maksudnya untuk kita memastikan bahawa dalam industri kita tidak ada lagi benda-benda yang melibatkan soal akidah ni, perlu kita fahamkan lah.
tentang istilah blasphemy ni dan kesannya kepada industri itu kalau ianya wujud dalam filem-filem kita lah. Faham. Satu soalan menarik kepada Tuan Yuzabidi lah. Sekarang ni kita tengok fenomena anak-anak muda suka buat drama pendek ataupun filem pendek. Macam yang antara yang terkenal macam Syahmi Shazli dan 2-3 orang lagi. Dan kita tengok di YouTube, di TikTok sekarang ni banyak. Sekarang ni mudah dengan hanya iPhone je. Dulu kita faham lah macam mana nak buat filem kan. Sekarang dengan satu iPhone je boleh buat satu filem. Ya, betul. Jadi apa nasihat Tuan Haji selaku orang lama lah terhadap anak-anak muda yang berminat untuk menceburi diri dalam bidang perfilman, drama untuk buat satu karya seni ni? Okey, pengalaman saya memang saya akui lah generasi muda hari ni sangat kreatif lah. Sangat kreatif sebab sekarang ni kita boleh buat filem hanya menggunakan iPhone saja. iPhone saja. Jadi kalau kita sebut tentang short film ni, yang paling popularnya adalah short film Thailand lah. Di mana iklan-iklan TV dia banyak menggunakan pendekatan short film kan. Hatta dunia sentiasa menanti-nanti kewujudan short film terbaru Thailand kan. Jadi memang sebenarnya medium short film ni adalah satu medium yang cukup besar. Hatta sekarang ni pun banyak orang boleh buat short filem yang untuk di-share kat TikTok pun boleh juga. Kan. Cuma nasihat saya kepada remaja kan. Maksudnya dalam mereka nak menghasilkan karya-karya ni, mereka kena, yang saya selalu guna istilah, kena kreatif lagi fakih lah. Kreatif lagi fakih. Maksudnya kalau kita nak kreatif, kita kena faham hukum lah. Dan untuk mengelak kita terjebak dengan benda-benda yang mungkin kita pun tak sengaja mengangkat short film yang mungkin menyentuh sensitif agama, elakkan kita mengangkat isu-isu hukum dalam kita punya short film. Hanya kita buat cerita sajalah. Maknanya kalau nak filem tu tular, drama pendek tu, filem pendek tu tular, biar tular dengan cara yang sesuai, yang berhemah, bukan tular dengan benda-benda yang tak elok. Sebab dia filem ke short film ke, saya selalu guna satu istilah kan, filem ini dia bercerita dengan gambar dan dia berkata-kata dengan rasa. Mesej kepada sesebuah short film itu boleh sampai walaupun tak ada dialog. Dan short film sebenarnya, lagi pendek short film itu sebenarnya dia lagi kreatif. Macam Charlie Chaplin lah. Ya betul. Kan tak cakap pun orang faham. Mr. Bean. Betul. Betul. Saya pernah jadi juri kepada pertandingan short film Universiti Awam dan IPTS. 2 kali saya pernah jadi juri. Saya menjuri puluhan short film daripada seluruh universiti. Ada satu tahun tu yang menang tempat pertama ialah short film daripada USIM. USIM ya. Saya tak ingat, tapi nanti saya cuba carilah. Dia short film dia 60 saat saja. Tapi kami juri-juri masa tu semua jatuh hati dengan short film dia sangat Islamik, tapi dia tak ada dialog. Short film itu 2 orang budak naik bukit Broga. Naik bukit Broga. Kemudian sampai bukit Broga tu dia orang tengok pekan kat bawah tu dia pun dengar azan. Dengar azan kan. Jadi dia kata azan lah. Jom kita semayang. Itu je dialog dia. Kemudian dia semayang bentang kain. Kemudian masa dia nak solat tu ada botol air. Maksudnya kamera dekat botol air tu. Depan dia adalah budak 2 orang semayang lah. Dan kami juri tertarik sebab mesejnya tu, maksudnya mungkin orang tanya kat mana dia ambil wuduk. Sebenarnya dia ambil wuduk daripada yang botol mineral tu. Tapi dia tak tunjuk lah dia kan. Maksudnya tu yang saya katakan, sebuah filem yang baik ataupun short filem yang baik ialah dia bercerita dengan gambar dan dia berkata-kata dengan rasa. Kita boleh dapat ilmu lah daripada nampak situ. Ilmu, maksudnya ilmu yang kita nampak daripada mesej yang 60 saat tu. Budak ni walaupun atas bukit tetap mengajarkan solat. Kemudian bila dengar azan tu
tak tangguh lah. Dia boleh kata kita turun dulu lah. Tak, kat situ juga ada solat. Kemudian dia bawa air. Air mineral tu dijadikan untuk dia ambil uduk kan. Jadi saya rasa itu saya kata remaja kita memang sangat kreatif. Maknanya ustaz-ustaz pun dah pandai buat filem sekarang. Ya betul. Kan? Cuma kena ada tunjuk ajar. Dan saya selalu dalam saya punya talk dekat seminar-seminar, saya selalu mengajak kepada NGO ataupun pejabat-pejabat umumti, pejabat agama, anjurkan pertandingan short film. Yang anjurkan yang short film 1 minit, 2 minit, 3 minit, kemudian bagilah hadiah. Hadiah pertama RM500, hadiah kedua RM300, hadiah ketiga RM200, hadiah segawati 3 RM100. tak mahal pun. Bukan untuk budak sekolah. Budak sekolah menengah kan. Dia untuk memeriahkan industri kita dengan kebanjiran short film yang membawa mesej-mesej yang Islamik lah. Okay. So jadi dalam tempoh masa yang ringkas dan singkat ni lah, saya tertarik dengan posting Tuan Haji tentang Breakfast Club. Mungkin nak ambil peluang untuk promosikan Breakfast Club kepada khalayak ramai, kepada hadirin kita yang mendengar, yang menonton podcast ni. Apa gagasan dan harapan Breakfast Club ni untuk masa depan industri seni di Malaysia? Okey, sejak akhir-akhir ini saya nampak banyak masyarakat menyebut tentang kewujudan banyak filem-filem yang menyerapkan pemikiran liberal kan. Jadi kalau ikut kajian saya, sejak tahun 2000 hingga hari ini, hampir 2 tahun sekali memang akan lahirlah filem-filem yang menerapkan fahaman liberal ni. Cuma kita nampak tak nampak je lah, sebab fahaman ini dia masuk melalui subtext kan. Tanpa sedar kan. Jadi saya rasa kalau benda ni tidak ditangani, nanti orang akan anggap filem-filem liberal ni benda yang biasalah, dinormalisasikan kan. Jadi ini satu benda yang sangat bahaya, sebab dia melibatkan soal akhirnya kepada pegangan akidah kita. Jadi atas kesedaran ini 3 minggu lepas saya telah menubuhkan Breakfast Club, grup muafakat penulis-penulis lakon layar. Jadi asas kepada penubuhan Breakfast Club ini adalah saya mengambil satu tafsiran surah Al-Ma'idah yang menyebut tentang agama yang paling diredai oleh Allah adalah agama Islam lah. Jadi Breakfast Club ini diwujudkan untuk mengumpulkan penulis-penulis skrip untuk menjadi caretaker, untuk memastikan penerapan nilai-nilai blasphemy dan pemikiran liberal ini tidak masuk dalam industri filem kita di Malaysia lah. Jadi baru saja ditubuhkan, dan dia bukanlah sebuah persatuan tapi hanya sebuah Breakfast Club, dan keahliannya pun by invitation lah. Saya akan jemput 20 orang saja untuk menjadi penggerak kepada program-program yang akan kami susun. Dan hasrat kepada Breakfast Club ini nanti kita cadang mungkin hujung tahun 2024 kita nak buat seminar ataupun simposium untuk kita bentangkan topik-topik untuk kita bincang lah, untuk manfaat bersama kepada penggiat-penggiat industri supaya mereka faham tentang kepentingan untuk menjaga filem-filem kita ini supaya ianya tidak diserap dengan elemen-elemen blasphemy ataupun elemen-elemen pemikiran liberal dalam filem-filem kita lah. Jadi program pertama telah saya buat 3 minggu lepas. Saya panggil 10 orang dan mereka semua bersetuju lah untuk sama-sama memperjuangkan isu ini. Dan maksudnya dia perlu kepada sebuah gerakan sebenarnya. Untuk kita jadikan industri kita ni bersih daripada elemen-elemen yang saya sebut tadi lah. Okay? Baik. Terima kasih banyak Tuan Haji. Jadi kita dah sampai kepada penghujung program kita. Satu perkongsian yang ringkas
padat dan begitu mengesankan tentang isu blasfemi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, khususnya dalam industri filem. Dan saya doakan moga-moga apa yang Tuan Haji hasratkan itu dapat beroleh kejayaan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kita dapat daripada podcast kali ini, kita nak berkarya, nak menghasilkan apa-apa jua hasil seni itu dibebaskan, tak ada masalah, tetapi mestilah kita jangan lupa elemen agama dan paling pentingnya elemen akidah. Itu yang paling penting dalam apa jua karya-karya yang kita lakukan, dan panduan daripada kepada anak muda yang nak menghasilkan filem, short filem sebagainya, saya fikir sangat-sangat penting untuk kita pegang dan manfaatkan sebaiknya. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri akan datang dengan pelbagai lagi topik-topik yang menarik, yang panas, yang kontroversi, tapi kita akan ulas insya-Allah dari sudut agama bagaimana pandangan yang sederhana untuk menghadapinya. Sekian dulu bersama dengan saya Muhammad Razif Muhammad daripada Singgah Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.